Apakah yang saya tekankan secara konsisten? Negara ini harus beralih daripada sistem pentadbiran yang usang dan bobrok kepada satu sistem pentadbiran yang menekankan soal ketelusan, integriti yang bebas dari rasuah. Dan ini memerlukan perubahan sistemik. Badan kehakiman yang benar-benar bebas, pendakwaan, SPRM, dan juga penjawat awam dan seluruh tentera itu. Tapi harus bermula daripada komitmen pimpinan parti politik, pembangkang dan kerajaan. Dan bukan umpamanya untuk memperkukuhkan kedudukan dan kerajaan itu hanya tolong agihkan habuan. Jabatan-jabatan yang banyak dan kedudukan yang bertambah dan kontrak yang bertambah. Ini tidak akan membantu. Jadi bagi saya untuk hala tuju ke depan harus bermula dengan proses perubahan untuk mengangkat martabat, harakat, darjat rakyat dan negara ini melalui proses ketelusan dan tata kelola atau tatanan negara yang baru yang meyakinkan. Kemudian mengadakan satu dasar ekonomi. Dasar ekonomi itu tidak boleh unbridled capitalism yang membawa kepada satu kecenderungan mempertahankan kepentingan golongan korporat kaya. Kalau lihat umpamanya dalam wacana kita hari ini, bias kepada korporat kaya itu terlalu tidak seimbang dengan tekad kita untuk membantu secara serius, structural change untuk membantu golongan rakyat yang bawah. Ini pada hemat saya perlu kita tekankan. Sebab itu keresahan di kalangan anak muda sekarang. Anak muda termasuk yang graduan yang menganggur itu sudah mencacah puluhan ribu. 70,000. Jadi ini jumlah masalah yang besar. Kita sebut tentang digitalization, digital economy, tetapi kesenjangan terus melebar. Berempas pulas nak DNB. Connectivity belum ada. Tetapi berempas pulas nak kontrak diluluskan segera. Tak payah bentang kepada siapa. Entah kepada kabinet secara terburu-buru, saya tidak tahu. Dan kalau ini berlaku, ia mengundang masalah yang sama. Yang kita bantah ini bukan soal projek digital teknologi yang baru. Yang kita bantah ini kerana tidak ada penyelesaian konektivitinya, kesenjangan di antara bandar dan desa, kaya dan miskin. Belum ada penyelesaian, belum ada ketentuan. Saya di Port Dickson pun konektivitinya lemah. Bayangkan kalau di Manik Urai, di Kapit, langsung tidak ada. Dan kita bercakap tentang teknologi baru dan DNB. Dan tokoh-tokoh politik berempas pulas nak cepatkan. Saya tak faham sebab apa. Ini sebagai contoh. Jadi kalau anak muda mahu manfaat daripada digital teknologi dan ekonomi dan AI, maka ia harus bermula dengan suatu sistem yang sangat telus dan berupaya. Soal yang lain disebut infra rakyat, itu tidak pernah mana-mana kerajaan pertikai atau menolak. Tetapi yang kita tekankan di sini keutamaan. Siapa yang boleh berbicara tentang, umpamanya bicara soal persekitaran, soal alam keliling, soal pembalakan tak terkawal, itu tidak cukup kekuatan. Tidak ada kesanggupan untuk membuat siasatan tentang bagaimana wang puluhan bilion boleh keluar. Global Financial Integrity. Daripada Panama Papers, Pandora Papers, $10 billion Amerika keluar. Belum ada siasatan. Mengapa tidak gunakan kekuatan politik dan pengaruh sekarang? Mendesak Perdana Menteri buat siasatan telus untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara ini. Ini bagi saya hal tuju yang mesti dibereskan sekarang. Baik.